Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sirri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Ustaz Kursi Majlis pada pagi ini, yang dihormati Deputi Komisioner Polis Datuk Pahlawan Haji bin Ma'arif Timbalan, Ketua Polis Perak, yang dihormati Asisten Komisioner Polis Kelantan Barat Dr. Hashim, Haji Nurudin bin Adam selaku Ketua Muslim Bersama bagi program Pembinaan Al-Fatih, yang bahagia yang masuk sebagai ketua koordinator program bersama saya Ustaz Muhammad Ismail bersama anak tadi sebagai pengamal kita. Seterusnya Ketua Jawatan Ketua Polis, Kepada Polis, para peserta program yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, sekali lagi kita merapakan setinggi-tinggi syukuran kita kepada Allah SWT pada pagi ini, kerana dengan izin limpah berkenan rahmat dan kasih sayang Allah, dan Allah masih memberi kekuatan kepada kita, melanjutkan usia kita, memberi kesempatan untuk kita bangun semula setelah dimatikan pada malam tadi, untuk kita terus hidup dan berada di atas muka bumi ini bagi meneruskan tugas dan tanggungjawab dua yang telah kita sebut semalam, iaitulah sebagai Khalifah Allah di atas muka bumi, dan juga sebagai hamba Allah di atas muka bumi, bagi melaksanakan segala yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Baiklah, hadirin tuan-tuan dan puan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah SWT, seperti mana yang dinyatakan oleh saudara Ustaz Anjar tadi, insyaAllah pada pagi ini bagi mengisi bicara rohani kita yang kedua, kita akan cuba mendalami ataupun kita akan cuba melihat untuk sedikit acuan perjuangan Muhammad Al-Fatih yang menjadi tema pada pinggir kita selama 3 hari 2 malam di Merapi ini, dan mudah-mudahan akan memberikan sedikit manfaat kepada kita sebagai satu tindakan ajakan pada hikmah dalam kita melaksanakan kedua-dua tugas yang dinyatakan, yang dibacakan tadi. InsyaAllah pagi ini kita akan mulakan dengan sepotong ayat yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul 'azim. Dalam surah Al-Ahzab ayat 70 dan juga 71 Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, nescaya Allah akan memperbaiki amal-amal kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu, dan barang siapa yang
Rasulnya, maka sesungguhnya dia menang dengan kemenangan yang agung. Berkata sahabat Nabi SAW, Ibnu Mas'ud mengatakan, setiap kala mendengar baik pendengaran kita ataupun kita memberi perhatian yang serius, dan apabila ataupun setiap mana kita mendengar ayat-ayat yang Allah mulakan dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. So, bila kita jumpa ayat ini ataupun kita baca ayat yang Allah mulakan dengan seruan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka hendaklah kamu beri perhatian dan pendengaran yang sungguh-sungguh. Mana beri perhatian, take serius. Sebab tentu ada perkhabaran baik yang nak diberitahu, yang nak dikhabarkan oleh Allah, ataupun sebaliknya larangan yang diminta oleh Allah untuk kita tinggalkan. Karena itu sebagai orang yang beriman ini, ya Allah menyeru wahai orang-orang yang beriman ini, maka kita akan bertanya diri kita, apakah ayat itu ayat yang Allah seru kepada kita? Kalau kita merasakan diri kita orang yang beriman, maka sudah tentu ketika itu kita merasakan bahawa satu perkhabaran penting yang Allah nak bagi tahu dengan kita. Dan itu selepas daripada disebut dengan ya allazina amanu, maka selepas itu Allah akan mengkhabarkan apakah yang seharusnya ataupun yang sepatutnya, yang semestinya kita lakukan. Kalau sebelum dalam bulan Ramadan yang lalu, kita sering mendengar para ustaz dan juga kuliah-kuliah yang dibacakan kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya allazina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, puasalah kamu, diwajibkan kamu berpuasa. Maknanya satu perintah yang Allah kabarkan kepada orang beriman ini, diwajibkan untuk berpuasa. Ayat pada pagi ini kita baca ya allazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa yang Allah nak bagi tahu? Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucaplah dengan perkataan yang benar. Karena itu, tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, kita mendengar dalam slot ataupun kuliah yang telah disampaikan oleh penceramah kita ataupun oleh Dr. Azam semalam, menyentuh bahawa di antara ciri yang pertama yang sangat-sangat dijaga dan dipelihara oleh Sultan Murad, yang dididik kepada anaknya itu, yang menjadi acuan kepada anaknya itu, iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih itu, ialah supaya menghayati Al-Quran. Sebab dengan penghayatan pada Al-Quran itu sahajalah yang akan dapat membentuk jiwa dan ketundukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu kalau kita melihat dalam ayat yang dibacakan tadi, di hujung daripada ayat 71 itu, Allah menyebut faqad faza fawzan aziman, maka sesungguhnya dia menang dengan kemenangan yang agung. Inilah rahsia yang kita lihat. Bagaimana, kenapa Sultan Muhammad Al-Fatih itu berjaya membuka kota Konstantinopel itu. Dan selain daripada meneruskan visi yang disebut oleh Nabi SAW, "Atustahanna Konstantiniyah, wala nikmal amiru amiruha, wala nikmal jaishu zalikal jaish." Kota Konstantinopel akan dibuka oleh sebaik-baik pemimpin
Dan sebaik-baik pemerintah ataupun raja, maknanya yang disebutkan sebaik-baik pemimpin, raja, pemerintah itu, di antara cirinya ialah yang disebut sebagai iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dibicarakan dalam susuk diri Muhammad Al-Fatih yang kita melihat ataupun yang kita ikuti ataupun yang kita ambil ibrah daripada kejayaan beliau itu. Baik, semalam juga kita telah lihat dalam pembentangan yang dibentangkan oleh Datuk Muazzam semalam, juga menyentuh sedikit apa yang kita nak bicarakan pada subuh ini, iaitulah 7 formula yang diterapkan oleh Ayahanda Baginda Sultan Murad kepada Sultan Muhammad Al-Fatih untuk menjadi juara, untuk menjadi jago, untuk menjadi pemimpin yang kita sebut beriman dan bertakwa ini. Yang pertama, saya cuba baca sekali lalu, melihat sekali lalu sebab semalam dah diterangkan, cuma saya akan sentuh di sebelum perumusan daripada itu formula tersebut. Baik, yang pertama itulah wawasan ummati yang disebut semalam. Apa dia wawasan ummati ini? Yang dimaksudkan dengan wawasan ummati ini iaitulah menanamkan cita-cita untuk umat Islam dan juga diri. Itu disebut wawasan mission. Matlamat ke mana nak pergi. Jadi yang pertama sekali kena ada wawasan, kena ada matlamat, kena ada mission. Ke mana kita nak pergi? Hidup ini kena ada matlamat, ke mana kita nak pergi selepas ini. Sebab dunia hanyalah sementara. Sebab kita akan kembali kepada pencipta kita yang asal, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Jadi matlamat itu, vision itu mesti ada. Jadi inilah yang diterapkan sebagai satu formula yang pertamanya ke dalam diri Ayahanda Baginda supaya meletakkan cita-cita bukan untuk diri tetapi untuk umat Islam dan masa depan Islam itu sendiri. Di sinilah yang akan membentuk jihad yang dilaksanakan, usaha untuk pembebasan umat itu berlaku. Kalau kita hanya melihat untuk diri kita, kalau kita hanya melihat untuk kepentingan diri kita, maka habis setakat itu sahaja. Karena itu kita kena ada wawasan untuk umat. Inilah yang sedang diperjuangkan oleh Datuk Muhammad beliau menceritakan dengan kita dengan berbagai-bagai tugasan yang telah menyebabkan beliau mewakafkan dirinya ke jalan dakwah ini untuk umat dan juga untuk Islam pada masa depan. Itu juga dengan Prof. Dr. Yahya Mansur yang telah mewakafkan dirinya dengan wakaf intelek, kemahiran yang ada pada beliau, bukan untuk dirinya tapi mewakafkan intelek yang ada untuk umat dan juga untuk Islam pada masa depan. Itu boleh kita bangun Prof. Begitu juga dengan sahabat-sahabat kita yang lain yang kita lihat. Masih ramai lagi mereka-mereka yang telah pun melihat Islam itu bukan hanya kita sahaja, Islam itu bukan hanya kelompok kita sahaja, tapi Islam itu global luas, termasuk seluruh umat di dunia. Sebab itu kita merasa terhina apabila Islam dicabar. Kita merasa terhina apabila Islam dicaci. Kita merasa sakit apabila Islam dianiayai dan apa yang berlaku pada rakyat Rohingya umpamanya, atau di Palestin umpamanya dan sebagainya. Kita merasa sakit apabila mereka menghadapi masalah kekejaman yang berlaku atas mereka. Maka benar kita merasa sedemikian.
ataupun kita masih merasakan bahawa itu mereka, kita tak ada dalam mereka. Itu mereka, kita tidak. Kalau itu masih ada dalam diri kita, maka kita belum sampai pada tahap yang disebut untuk membina wawasan empati dalam diri. Baginda tuan-tuan yang dikasihi dan dimati Allah SWT. Semasa saya berkunjung ke Turki, 4 kali saya sempat untuk mengunjungi ke Turki dalam misi, ada di dalam misi Al-Fatih, ada di dalam misi kemanusiaan. Dalam satu misi yang saya pergi, apabila saya dibawa dan diminta untuk berucap kepada pelajar-pelajar antarabangsa di sebuah pusat Yayasan Harap Foundation. Ketika selesai saya menyampaikan ucapan pada malam itu, bangun seorang pelajar daripada Turki. Dia berkata dengan saya, "Tuan, negara kami dengan rakyat ataupun Rohingya jauh. Tetapi Presiden kami boleh menghantar isterinya untuk berjumpa dengan pelarian-pelarian Rohingya yang diusir dan dengan kejam." Kami rasa Malaysia lebih hampir kalau dibandingkan dengan Turki. Apakah Malaysia juga ada melaksanakan perkara yang sama terhadap rakyat Rohingya? Terkejut juga saya nak jawab. Memang betul, kita lebih hampir, kita lebih dekat segi negara, segi perhubungan itu. Tapi kita jawab, dia ada. Dan kita bukan sekadar bantu Rohingya, tetapi kita bantu di Gaza, Palestin, kita bantu di Syria sebagai tanda kasih dan sayangnya kita, ukhuwah dan juga persaudaraan bahawa Islam itu adalah hak kita bersama dan tanggungjawab kita bersama. Dari itu, kalau tuan-tuan pergi juga ke Turki, ada satu komplek bangunan di sana yang telah berjaya dibangunkan hasil daripada sumbangan masjid-masjid di seluruh negeri Perak. Kita bangunkan satu komplek bangunan 2 tingkat, 3 tingkat khusus di atas tapak yang disediakan oleh Turki bagi menempatkan anak-anak yatim Syria. Dah siap pun tak ada, alhamdulillah. Itu tanda yang kita sebut bahawa kita punya wawasan, kita punya rasa umat kita, kebersamaan kita, kasih sayang kita terhadap umat dan juga Islam itu sendiri. Baik, yang kedua, buat piawai sikit. Bermula yang kedua iaitulah dengan nama yang terpuji yang disebut oleh Datuk Seri, iaitu dengan kita meletakkan dengan nama-nama yang baik, nama yang mulia, sebagai menggambarkan satu cita-cita untuk masa depan. Yang disebut semalam, beliau telah terapkan nilai ini kepada anak-anak beliau yang namanya Muhammad Ahmad Ammar, yang meninggal
di Istanbul dilanggar oleh sebuah van ambulan ketika keluar untuk mengajar Risalah An-Nur. Setelah beliau khatam Risalah An-Nur itu, satu-satunya anak Melayu Islam yang belajar di Mamara University di Istanbul, selesai khatam Risalah An-Nur yang punya lebih kurang 6,000 muka surat yang dikaryakan, ditulis oleh pada zaman Syed Nursi, iaitu satu susu buku badan yang lahir dan hidupnya sama dengan zaman Kamal Atatürk. Itu ulama yang disebut pada zaman Syed Nursi ini disebut sebagai penyelamat akidah bangsa Turki, kerana beliau hidup sezaman dengan Kamal Atatürk yang cuba mempertahankan akidah yang telah dirosakkan dengan sistem sekularisme oleh Kamal Atatürk yang disebut sebagai yang diterangkan oleh Datuk semalam. Dengan azan ditukarkan ke dalam bahasa Turki, menutup aurat ditegak dan dilarang di Turki, belajar agama tidak dibenarkan, tulisan Jawi Osmani dihapuskan, dihilangkan. Begitu dahsyat sekali kalau kita lihat. Dan inilah insan yang beberapa kali cuba diracun, yang cuba beberapa kali yang cuba dibunuh, yang bernama Ferdinand Syed Nursi ini menyebarkan risalah dan penulisannya untuk mempertahankan akidah umat. Sehinggalah beliau wafat, meninggal, dikebumikan di Salimurfa di utara Turki. Tetapi akhirnya dikorek semula jenazah beliau dan dibawa lagi ke tempat lain untuk menghapuskan sejarah, untuk menghilangkan rasa semangat dan sebagainya. Maka sehingga hari ini tak tahu di mana dikebumikan. Walaupun telah dikebumikan di Urwa, tetapi dikorek semula dan dibawa lagi ke tempat lain dan tak tahu di mana. Jadi untuk generasi yang mendatang, kalau perkara ini tidak dipertahankan, tidak dibicarakan, maka akan hilang begitu saja. Maka semangat itu akan luntur. Karena itu kalau tuan-tuan berjaya ataupun agak hasrat untuk mengunjungi ke bumi Osmania Turki itu, kita boleh pergi ke satu tempat yang namanya ialah Museum ataupun Panorama 1453. Ini dibangunkan oleh Erdogan. Dalam Panorama 1453 itu menggambarkan bagaimana situasi dan peperangan ketika menawan kota Konstantinopel itu berjaya dipacakkan bendera oleh Hasan Ul-Bati yang menandakan pengakhiran kepada kemenangan, walaupun akhirnya Hasan Ul-Bati itu meninggal syahid di medan itu. Telah dibangunkan dengan satu sistem audio dalam bentuk audio visual di dalam sebuah tempat museum yang disebut sebagai Panorama 1453. Apa tujuannya? Tujuannya di mana Presiden yang ada hari ini, Tayyip Erdogan itu telah meletakkan ataupun telah menjadikan itu sebagai pusat untuk melahirkan semangat dan juga kesedaran kepada generasi mendatang untuk melihat bagaimana kota Konstantinopel itu dibuka oleh Sultan Muhammad Fatih. Kita masuk dalam tempat tersebut. Memang kita akan dapat merasai dan menjiwai bagaimana suasana peperangan itu berlaku, penawanan itu berlaku, dengan suasana langit dan sebagainya. Jadi nampak memang tidak ada yang kena pergi, kena pergi tengok. Baru tuan-tuan balik, insyaAllah kita akan ada satu semangat baru. Tak apa, kita
keluar sedikit perbelanjaan, kita keluar sedikit bajet. Tak sama dengan 10 kali kita buat program yang hari ini dengan sekali kita pergi dan melihat sendiri dengan mata kita dan kita menghayati sejarah itu lebih berkesan. 10 kali buat khusus dan sebagainya, kos dia berapa banyak habis, sekali pergi mungkin tak sampai 10 kali khusus punya kos. InsyaAllah dibuat di Masjid Muhammad Al-Fatih Ipoh telah merancang untuk kunjungan kali kedua pada bulan 10 ini. Pada sebelum PKP yang lepas, mereka sempat orang pergi di pimpinan masjid. Makluman tuan-tuan, di Malaysia ini ada beberapa buah masjid yang namanya Masjid Muhammad Al-Fatih. 3 buah saja setakat ini. Setakat ini 3 buah. Yang saya tahu lah, satunya di Bintan, tentera. Asalnya bukan Masjid Al-Fatih, macam Masjid Al-Rahman tak silap saya. Kemudian untuk mengambil semangat Al-Fatih itu, mereka tukar nama masjid tersebut. Kemudian yang kedua di Taman Jati Ipoh, Masjid Muhammad Al-Fatih, yang dibina lebih kurang dalam 20 tahun yang lepas. Sepatutnya jadi masjid yang kedua yang bernama Masjid Muhammad Al-Fatih di Malaysia ini. Tapi oleh kerana projeknya lambat siap lebih dulu di Bandar Baru Kedah, juga namanya Masjid Muhammad Al-Fatih. Jadi yang di Taman Jati itu jadi masjid yang ketiga, yang namanya Masjid Muhammad Al-Fatih, yang cuba membentuk menjadi acuan pada bagaimana untuk membina generasi muda Al-Fatih itu. Kerana itu di masjid itu juga telah ditubuhkan satu kelab yang dinamakan Kelab Belia Al-Fatih. Dan dengan semangat itu, di dalam pengkalan KLDM sini ada satu surau baru ni buat dia Panglima itu, namanya Surau Al-Fatih. Untuk apa? Untuk nak kembalikan semula semangat yang kita sebut tadi. Jadi nama ini penting. Yang ketiga, pendidikan adab. Iaitu bagi memupuk budaya ataupun akhlak yang beracuan daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dilatih dan dipupuk kepada Sultan Muhammad Al-Fatih dan oleh ayahanda beliau Sultan Murad. Yang kita dengar semalam, Sultan Al-Fatih adalah seorang yang nakal, budak nakal. Dialah anak baginda Sultan. Tak ada siapa berani kacau, tak ada siapa berani sentuh. Semua ulama yang mengajarnya lari, tak sanggup. Nakal, tak tahu tahap mana punya nakal. Lari, tak sanggup nak luruskan. Tapi macam-macam ada dulu. Akhirnya seorang ulama yang bernama Safsuddin ini menawarkan diri untuk mendidik anak-anak baginda itu, Sultan Muhammad ini, dengan perjanjian, dengan syarat dibuat oleh beliau dengan Sultan Murad. Aku boleh untuk mendidik Sultan Muhammad ini dengan syarat tuanku benarkan untuk digunakan rotan. Karena itulah akhirnya Shamsuddin ini mengajar Sultan Muhammad Fatih, mendidik Sultan Muhammad Fatih itu, dan dengan menggunakan rotan maka dia terkejut. Tak pernah dalam hayatnya sebagai anak sultan tidak ada orang yang berani menyentuh susu tubuh badannya. Tiba-tiba Shamsuddin berani untuk menggunakan rotan. Terkejut. Hari ini dah tak boleh guna rotan lagi. Itu yang kita melihat. Mungkin banyak masalah yang tak selesai. Ialah mungkin ikuti perkembangan zaman semasa dulu lah. Tapi itu rahsia besar yang kita lihat di antara kejayaan Sultan Al-Fatih ini dididik oleh ayahanda baginda itu Sultan Murad.
Okey. Kemudian penghayatan tentang Al-Quran sebagai panduan hidup. Saya laju sikit, kita berhenti dalam sesegera mungkin. Cuma ini sebagai waktu tambahan yang tak cukup 10 minit sekarang. Kemudian yang seterusnya ialah menerapkan acuan dalam mendirikan solat tahajud yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda. Ini juga di antara kejayaan hasil daripada acuan yang dibina oleh Sultan Murad kepada anda baginda. Itu di antara rahsia yang kita lihat yang tidak pernah untuk meninggalkan solat malam, solat tahajud. Ini kalau kita baca dalam sejarah itu, bagaimana ketika beliau telah berjaya untuk menawan kota Konstantinopel itu pada 29 Mei yang akan disambut beberapa hari lagi. Kalau di Turki setiap 29 Mei mereka akan mengadakan sambutan hari pembukaan Konstantinopel. Memang meriah lah. Kalau pergi hari itu kita boleh lihat bersama sambutan dia laksanakan itu 29 Mei 1453 itu. Yang hari ini dah hampir 567 tahun pembukaan Konstantinopel itu. Jadi itulah kita lihat ketika mana bila dah menang timbul persoalan bagaimana untuk nak mendirikan solat Jumaat hari itu. Siapa nak jadi imam? Situlah timbul dialog. Itu kita baca, saya ringkaskan. Ditanya siapa yang tak pernah untuk meninggalkan solat sunat, solat sejak daripada akhir balik. Siapa yang tak pernah untuk meninggalkan solat fardu sejak daripada akhir balik. Siapa yang tak pernah untuk meninggalkan solat tahajud, solat malam sejak daripada akhir balik. Akhirnya yang tinggal berdiri adalah beliau sahaja. Yang ketiga-tiga tadi ini tak pernah ditinggalkan oleh beliau. Ini rahsia kejayaan. Kalau kita nak berjaya ke arah itu, maka ini rahsia yang diterapkan oleh ayahanda baginda. Tapi hari ini kita boleh tengok bagaimana politik umat yang ada. Mungkin jauh untuk nak sampai kepada yang disebut sebagai yang diberi kejayaan yang aku. Ya Allah nak beri kejayaan. Kita berusaha, kita berkuliah, kita berdoa. Setiap hari, setiap malam. Kalau di Malaysia ni paling banyak adalah kuliah diadakan bandingkan negara-negara lain. Di Masjid Al-Fatih di Ipoh, kita Majati itu sebulan ada 45 kuliah. Pada hari ada 30. Tapi kuliah punya banyak. Tapi kualiti umat masih belum pasti. Sebab itu Buya Hamka menyebut untuk melihat umat Islam itu, lihatlah ketika hari raya berbondong-bondong, berduyun-duyun turun ke padang dan sebagainya untuk menunaikan solat sunat Idul Fitri. Tetapi untuk melihat umat yang beriman, orang yang beriman, lihatlah ketika solat subuh. Di manakah? Kita ukur dan nak nilai di mana kita, di mana umat Islam yang berkualiti itu, lihat ketika solat subuh. Itu nilai yang disebut beriman. Tapi kalau nak tengok orang Islam, tengok ketika hari raya. Itu bukan kata saya, tapi kata Buya Hamka yang mengarang tafsir Al-Azhar yang banyak juga pakai itu. Baik. Seterusnya dalam formula dan acuan yang seterusnya itu ialah menguasai ilmu strategi. Yang ini insyaAllah saya kata panjang akan disebut Prof. Ada tu yang masuk akan detailkan sebab Prof lebih menguasai perkara tersebut di segi keintelektualan yang ada pada beliau dan juga untuk melihat bagaimana Sultan Mahapati ini berjaya dalam menguasai ilmu strategi, apa ilmu yang ada pada beliau. Saya lakon ada dalam kotak pemikiran Prof untuk diterapkan kepada kita insyaAllah. Kemudian beliau juga menguasai 7 bahasa
sebagai rumusannya untuk menjadi tokoh kepimpinan yang kita sebut Sultan Muhammad Fatih yang kita bicarakan ini, untuk menjadi seorang yang juara dan juga yang luar biasa ini, kena ada beberapa syarat. Yang pertama, kita perlu menerapkan dalam diri kita, iaitulah nilai pemikiran pemimpin. Ini Allah sebut di dalam Al-Furqan ayat 74, wa ja'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang yang mahu bertakwa. Ini ciri yang disebut sebagai raja, sebagai pemimpin, sebagai pemerintah. Yang kedua, menjaga selia, mengawal selia kualiti. Seperti mana yang Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat 105, wa qul i'malu fa sayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa sataradduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Dan katakanlah wahai Muhammad, beramallah kamu akan segala yang diperintahkan, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan. Maknanya kita kena laksanakan kerja yang mempunyai kualiti kerja. Hasil yang berkualiti sebab dilihat oleh orang lain, itu penting. Yang ketiga, ukhuwah yang cemerlang, hubungan persaudaraan, hubungan umat yang kita sebut tadi yang cemerlang. Seperti mana yang Allah sebut dalam surah Al-Ma'idah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Inilah yang kita berlumba-lumba untuk membuat kebajikan, membantu saudara-saudara Islam kita yang lain. Surah Al-Ma'idah ayat 2 itu bermaksud, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa, maksiat dan pencurian. Ini rahsia, ciri untuk menjadi juara yang kita sebut tadi. Yang keempat, sebagai rumusannya, menanamkan rasa rendah diri. Seperti mana yang Allah sebut dalam surah Al-Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu merasa lemah dalam perjuangan mempertahankan dan menegakkan Islam, dan janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang akan menimpa kamu, padahal kamulah orang-orang yang tertinggi mengatasi musuh dengan mencapai kemenangan jika kamu orang yang bersungguh-sungguh. Ini rahsia kenapa Sultan Muhammad Fatih berjaya mengontrol, mengawal ratusan ribu tentera-tenteranya untuk berlawan dengan musuh dalam misi pembebasan Konstantinopel itu. Kalau tidak ada hubungan ini, pastinya akan berlaku yang boikot, akan berlaku yang tidak bersama dalam misi tersebut. Jadi sudah tentu ada. Jadi sebab itu bila ada hubungan yang baik, ada hubungan persaudaraan ini, maka mereka meletakkan janji setia untuk bersama, sehinggalah pada hari yang ke-40 dah tampil kecewa, dah macam nak surrender lah, dah berpuluh hari, dah tak menang-menang. Semua tentera semua dah lemah. Ketika itu Zaman Mahathir menyuntik semangat, siapa yang ingin bersama dengan aku untuk mati syahid, maka kita akan teruskan misi
dibuat yang mencetuskan kejayaan penaklukan kota tersebut dengan suntikan semangat dan doa munajat daripada Samsudin, ulama yang turut serta dalam peperangan, bukan ulama yang duduk di rumah, bukan hanya bicara daripada jauh, tetapi turut serta bersama dalam misi peperangan itu, yang sentiasa ada bersama dalam tentera itu di samping Sultan Muhammad Fatih. Ini nilai peniti yang kita. Dan akhir sekali ialah sentiasa berinovasi. Dalam surah Al-Imran ayat 190, yang Allah sebut, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Ini yang akhir sekali, sesungguhnya pada tiada langit dan bumi, pada pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda kekuasaan dan kebijaksanaan, keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Jadi maknanya sentiasa berinovasi. Jadi ini juga ada yang diterapkan kepada Sultan Muhammad Fatih dalam inovasi. Contohnya kita melihat bagaimana dia menciptakan satu meriam yang pertama di dunia yang berjaya untuk meletupkan kota-kota Konstantinopel itu. Itu inovasi baru. Baik, itu saja tuan-tuan perempuan yang berhormati dan saya mohon maaf di atas kekurangan, kesilapan, kesalahan dan sebagainya. Mudah-mudahan akan menjadi sedikit renungan kita bersama pada pagi ini untuk terus kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah pun kita sebut, ditetapkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas kejadian kita, kedatangan kita di atas kota bumi ini. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.